السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan ahadith Bulughul Maram, yang mana kita telah pun sampai kepada perbincangan berkenaan dengan Kitab Taharah, Babul Wudu, dan lebih khusus lagi hadis yang ke-47. Hadis yang ke-47. Tolong lekat. Tak nampak. Kat sini. Nah. Hadisnya berbunyi wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dan daripada Talha bin Musarrif, daripada ayahnya, daripada datuknya radhiyallahu anhu qala ra'aitu, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membezakan antara madmadah dan juga istinsyaq, antara kumur-kumur dan hisap dan hembuskan air di hidung. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Kenyataan bahawa hadis ini merupakan hadis yang dhaif telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab yang lain oleh Ibnu Hajar sendiri, beliau telah menyatakan dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, beliau telah mengatakan, menjelaskan dengan lebih lanjut dengan berkata fihi Laith bin Abi Sulaim wa huwa dhaif. Dalam hadis ini adanya Laith bin Abi Sulaim dan dia merupakan rawi yang dhaif. Wa qala Ibn Hibban, dan Ibn Hibban pula telah berkata yuqallibul asanid, bahawa Laith bin Abi Sulaim ini dia membalik-balikkan sanad, okay? Wa yarfa'ul marasil, dan dia juga meriwayatkan hadis mursal sebagai marfu'. Wa ya'ti 'ani thiqati bima laysa min hadithihim, dan dia mendatangkan daripada periwayat yang thiqah sesuatu yang bukan daripada hadis mereka. Tarakahu Ibnul Qattan wa Ibnu Ma'in wa Ahmad, dia telah ditinggalkan oleh Ibnul Qattan, Ibnu Ma'in dan juga Ahmad. An-Nawawi berkata pula dalam Tahdzibul Asma', ittafaqal ulama ala dha'fihi. Para ulama telah bersetuju terhadap kedhaifannya. Okey. Ini sedikit berkenaan dengan mustalah al-hadis, ilmu yang berkaitan dengan hadis, ulumul hadis, mustalah hadis ataupun usulul hadis, berkenaan dengan pentadhifan sesuatu hadis. Okey. Kita apabila berjumpa dengan sesuatu hadis, kita akan melihat mentakhrijkan hadis itu, iaitu merujukkan hadis itu kepada sesuatu sumber, dan selepas dikenal pasti sumber, sekiranya hadis itu datang daripada selain Bukhari dan Muslim, langkah seterusnya ialah mengenal pasti ataupun memastikan tahap kesahihan hadis.
sama ada sahih, sama ada maqbul ataupun mardud, diterima ataupun ditolak. Yang maqbul ini merangkumi sahih dan hasan, manakala yang mardud pula merangkumi dhaif dan juga maudhu'. Dan di sini kita telah melihat bagaimana Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain memberi jarh mufassal ataupun memberi kritikan, komentar yang terperinci bagi kedhaifan hadis ini. Okey, dalam hadis ni ada periwayat yang bernama Laith bin Abi Sulaim. Dia nyatakan secara terperinci Laith bin Abi Sulaim ini adalah seorang yang dhaif. Okey, Ibnu Hibban mengatakan dia membalik-balikkan sanad. Dia maknanya sanad yang tersusun dia terbalikkan, yang disebabkan kelemahannya. Dan dia juga meriwayatkan hadis mursal sebagai marfu'. Hadis mursal ialah hadis kata-kata yang sampai kepada tabi'in. Okey, kita ada Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah adalah sahabat. Zaman seterusnya ialah tabi'in. Kata-kata tabi'in, kadang-kadang tabi'in mengatakan sesuatu. Okey. Ada setengah periwayat yang meriwayatkannya secara marfu', secara kata-kata Nabi. Okey, itu adalah kenyataan tabi'in, tapi ada orang riwayatkannya sebagai kata-kata Nabi. Okey, dan ini merupakan satu perkara yang tidak diterima oleh para ulama. Okey, kerana pastinya berbeza kata-kata Rasulullah dengan kata-kata tabi'in, kan? Jadi kalau sesuatu kenyataan sebenarnya disebut oleh tabi'in, tiba-tiba kita kata Rasulullah cakap, masalah. Okey. Dan satu perkara lagi yang dinyatakan di sini ialah Laith bin Abi Sulaim ini dia membawa hadis daripada periwayat yang thiqah, okey, yang sebenarnya bukan hadis mereka. Maknanya para ulama telah membezakan beberapa hadis-hadis tertentu, okey, diriwayatkan oleh periwayat-periwayat tertentu. Jadi kalau ada orang yang datang membawa hadis, katalah kita sebut Al-Imam Syafi'i contohnya, kan, dia dikenali bahawa dia mempunyai 1000 hadis. 1000 tu sikit sangat, kan, tapi kita bagi contoh sahaja, 1000 hadis. Okey, tiba-tiba ada orang membawakan 1000 hadis, tetapi 10 hadis yang bukan termasuk dalam 1000 yang sebenarnya. Okey, 10 tu maknanya 990 memang betul, tapi 10 tu dia ambil dari luar dan dia kata ini hadis Imam Syafi'i. Okay, siapa yang buat begini, maka dia dikira sebagai periwayat yang dhaif, kerana dia telah memasukkan hadis orang lain ke dalam hadis orang lain. Okay, dan ini semua menunjukkan kehebatan para ulama kita dalam mengenal pasti sesuatu hadis, mengenal pasti kesahihan sesuatu hadis dengan melihat kepada periwayat-periwayat hadis. Okay, dan daripada sini kita boleh keluarkan satu faedah yang cukup besar, iaitu pengajian ilmu hadis akan menghasilkan satu, dia panggil hasil yang cukup yang tidak ternilai, iaitu kita orang yang belajar ilmu hadis sepatutnya dia menjadi orang yang cukup teliti dalam menerima berita. Okay, dalam menerima berita. Dan perkara ini menjadi begitu kritikal, khususnya di akhir-akhir zaman ni. Kan banyaknya berita yang keluar. Okay, kadang-kadang kita tak berapa teliti dalam menerima berita. Okay, antara sebabnya ialah kita tak belajar ulumul hadis ataupun mustalahul hadis. Kita tidak melihat bagaimana para ulama begitu tekun melihat, begitu bersungguh-sungguh melihat kepada keadaan periwayat-periwayat hadis untuk menentukan kesahihan sesuatu hadis. Bila kita tak tengok yang tu, kita tak biasa dengan benda tu, kita senang sahaja terima berita daripada sesiapa sahaja. Okey. Jadi ini antara perkara yang boleh didapati dengan pengajian mustalah al-hadis ataupun ulumul hadis, khususnya yang berkaitan dengan pentashihan sanad dan matan sesuatu hadis. Okey. Jadi yang penting kita tahu bahawa hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Dan rasanya kita telah jelaskan pada kelas yang lepas kenapa para ulama meletakkan hadis yang dhaif dalam kitab-kitab mereka. Ada kan, saya rasa?
Kalau tak kelas ni pun kelas lain lah. Kelas yang lepas tapi kelas lain kan, tak tahulah. Saya tak ingat sangat kelas mana. Tapi yang pentingnya saya dah jelaskan lah bahawa kenapa para ulama meletakkan hadis dhaif. Kenapa mereka tak letakkan hadis yang sahih sahaja seperti yang dibuat oleh Al-Bukhari dan Muslim? Jawapannya ialah untuk nak beritahu kepada orang ramai bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi kita kena bezakan antara hadis ini dan hadis lain yang sahih. Seperti yang dibuat di sini oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Okey. Hadis ini jelas maksudnya. Terus kepada hadis yang ke-48. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu dalam sifat ataupun menceritakan tentang cara berwudu, thumma tamadmada wastanthara thalatha. Kemudian Nabi telah tamadmada, iaitu telah berkumur-kumur, wastanthara thalathan, dan Nabi telah mengembuskan air sebanyak 3 kali, iaitu mengembuskan air keluar dari hidungnya sebanyak 3 kali. Yumadmidu wa yanthuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Nabi berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidungnya daripada air daripada apa dia? Kaf, daripada apa ni? Kaf dia panggil apa? Tapak tangan. Okey, air yang diambil dengan tapak tangan yang alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Okey, daripada tapak tangan yang diambilkan air. Okey, daripada tapak tangan yang diambilkan air, maksudnya daripada ambilan yang sama. Dan yang sama itu dia berkumur dan juga dia menghisap dan menghembuskan air di hidungnya. Okey. Okey. Terus kepada hadis yang ke-49. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu masih lagi berkenaan dengan menceritakan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa. Kemudian Nabi memasukkan tangannya untuk mengambil air. Okey. Lalu baginda madmada, iaitu berkumur-kumur, dan istanshaqa, iaitu mengisap air ke hidungnya, min kaffin wahidin, dari tapak tangan yang satu, yaf'alu dzalika thalathan, dan Nabi buat sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang tadi akhrajahu Abu Daud dan juga An-Nasa'i, dan merupakan hadis yang sahih. Okey. Dengan itu kita nak lihat di sini apa yang boleh diambil daripada 3 hadis yang telah kita bacakan ini. Hadis yang ke-47, 48 dan 49. Pertama, hadis Talhah, iaitu hadis yang ke-47. Menunjukkan istihbabnya, okey, sunatnya kita membezakan antara madmadah dengan istinsyaq. Madmadah dan juga istinsyaq. Okey, setiap satu diambil air yang berbeza. Okey. Itu adalah daripada hadis Talhah. Yang kedua ialah hadis Ali menunjukkan disunatkan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dari tapak tangan yang sama. Okey, sebanyak 3 kali. Okey, kita ambil itu, masukkan air ke mulut dan hidung. Okey, kemudian dihembuskan dan dikeluarkan sebanyak 3 kali. Yang 3 kali ambil. Dan penulis di sini mengatakan hadis Talhah menunjukkan maksudnya ataupun tujuannya adalah untuk supaya menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna kita ambil berasingan. Hadis Ali pula menunjukkan supaya kita lebih berekonomi. Okey, berekonomi dalam penggunaan air. Okay, tidak melampau, tidak membazir. Kerana apa? Kerana mulut dan hidung adalah termasuk berada dalam satu anggota badan, iaitu wajah. Okey. Dan hadis Abdullah bin Zaid pula menunjukkan sama seperti hadis Ali, iaitu disunatkan madmadah dan istinsyaq daripada tapak tangan yang sama sebanyak 3 kali. Okey. Jadi sekarang ni kita nak lihat bagaimana yang sepatutnya kita buat. Adakah kita nak buat secara berasingan ataupun dengan cara yang sama? Okey.
Baik, kita boleh lihat kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau telah berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatamadmadu wa yastanshiqu taratan bi ghurfah wa taratan bi ghurfatain wa taratan bi thalath. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya berkumur-kumur dan menghisap air ke hidungnya, kadang-kadang dengan satu ghurfah, dengan satu cedok, kadang-kadang dengan 2 cedok, dan kadang-kadang dengan 3 cedok. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinshaq fayakhudhu nisfal ghurfati li famihi wa nisfaha li anfihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan apa dia, madmadah dan istinsyaq. Madmadah dan istinsyaq, okay, di mana baginda mengambil setengah untuk kumur-kumur dan setengah air untuk hidung. Okey. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Dan seterusnya beliau mengatakan lagi bahawa hadis yang membezakan di antara madmadah dengan istinsyaq adalah hadis yang tidak sahih. Kan, seperti yang kita bacakan tadi. Okey. Jadi dengan itu kita dapat faham bahawa Ibn Qayyim dan juga ulama-ulama lain menetapkan hukum dalam masalah cara pelaksanaan dalam wuduk, dalam masalah berkumur-kumur dan juga menghisap dan menghembuskan air di hidung adalah berdasarkan kepada hadis yang sahih. Dan bila mana hadis yang satu itu tidak sahih, maka tidak digunakan. Okey. Okey. Jadi itu secara dia panggil apa? Jamak ataupun huraian yang menyeluruh berkenaan dengan 3 hadis ini. Okay, dibawakan kesemuanya dan dihuraikan dengan saksama. Kita huraikan maksud hadis yang pertama, hadis itu dhaif, kita huraikan. Hadis yang 2 lagi itu sahih. Hadis yang dhaif itu membawa maksud sekian-sekian, dan hadis yang sahih itu pula membawa maksud sekian-sekian. Jadi akhirnya kita perlulah membuat satu konklusi ataupun rumusan, dan rumusan itu telah pun dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di sini. Okey, bahawa hadis yang dhaif tu hadis menggunakan membezakan antara madmadah dengan istinsyaq tidaklah terdapat dalam hadis yang sahih. Okey, jadi bila hadis itu dhaif, artinya kita tinggalkan penggunaannya. Okey. Ada soalan kat sini? Dulu saya rasa masa mula-mula dulu kan, saya rasa saya dah sebut bila kita ambil satu air tu kan, satu kita cedok tu, cuba ingatkan semula yang kita ambil tu, kita buat mana satu dulu? Kita buat kumur-kumur dulu ke yang ni dulu? Metode praktikal yang mana satu? Apa yang saya sebut dulu, ingat tak? Kumur-kumur ke kita hembus dulu? Saya rasa apa yang saya sebut dulu tetap betul, saya rasa lah. Okey, saya sebut lain, tapi bila saya balik buat, saya buat lain, tak seperti apa yang saya sebut. Tapi sekarang saya lupa apa yang saya sebut, apa yang saya buat. Kan? Ustaz, mana tu? Nah, bila tak ada air tak boleh buat. Tapi kalau kita keluar sekarang ni, keluar kan? Kita hembus dulu, kita kumur-kumur dulu. Hembus. Maknanya kita begitu, kita simpan dulu. Tak. Masuk. Bilin tolak ke atas. Okey. Satu buang. Oh, macam tu boleh? Okey, baik. Tak apalah. Yang penting Sekali. agak sukar ya? Tak apalah. Saya sendiri saya praktikkan terus sekali.
Okay, terus sekali. Tapi yang saya ingat kan, bila dipraktikkan terus sekali, secara apa dia, pergerakan manusia tu akan menghembus dulu sebelum keluarkan kumur-kumur. Kerana dia satu benda yang agak susah kita nak hembus, lepas tu kita tahan kan, lepas tu baru keluar. Jadi macam susah sikit. Tak tahulah, wallahu alam. Apa pun tidaklah pula tidaklah pula terdapat hadis yang menunjukkan tertib tu kan. Okey, tamadmada wastanshaqa. Paling kurang kita menggunakan waw itu limutlaqil jama'. Okey, waw adalah untuk menggambarkan apa dia, dikumpulkan dua perkara tanpa menunjukkan tertib. Ya, jadi wallahu alam, siapa yang nak kumur-kumur dulu keluar dan tahan air ke kan. Ya. Cukup lah satu tempat air. Mula-mula biar. Tak cukup. Saya pernah cuba banyak kali sampai daripada dulu, daripada saya belajar tu sampai sekarang saya cuba cukup je. Dia macam ni. Kalau kita ambil air yang ni pun kan, banyak ni, nak kumur-kumur pun mungkin tak cukup. Kita masukkan banyak-banyak, tak cukup lah. Tapi yang dimaksudkan dengan kumur-kumur tu bukannya kita nak penuhkan mulut kita. Okay, cukup sekadar apa yang kita ambil, kita masukkan sikit dalam mulut dan sikit dalam hidung. Okay. Dan bila kita perhatikan kalau kita buat begitu, dalam satu hadis lain mungkin kita akan baca kemudian ataupun telah baca, wabaligh fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah engkau, okay, bila menghisap air itu, illa an takuna sha'imah, kecuali sekiranya engkau puasa. Okay. Jadi bila orang yang tarik air begitu, okay, kita dah ambil air ni, kita letak kat mulut, tarik kan, itu yang saya sebut tadi. Secara gerakan apa dia panggil ni, gerakan badan dia panggil apa dalam ilmu sains, tindak balas kan, refleksi kita ni kan, kita akan terus terpanggil untuk menghembus. Okey, dan bila hembusan tu dah keluar, barulah kita senang nak kumur-kumur kan. Tapi bila kita dah tarik kuat-kuat, yang dalam erti kata tarik kuat-kuat, kerana sunnah dalam istinsyak ni sebenarnya tarik kuat-kuat, bukannya setakat masuk hidung sikit. Itu masa puasa. Kalau tak puasa, tarik kuat-kuat sampai sakit tu kan, sampai sakit tu. Okey, sebenarnya itu dari satu sudut kita nampak macam sakit, tapi dari sudut perubatan, ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan hingus ni, antara caranya ialah dengan menarikkan menghisap air ke hidung dengan kuat dan menghembuskannya semula. Itu antara ubatnya sebenarnya. Okey, wallahu alam, itu yang boleh saya sebutkan di sinilah. Tapi kalau ada orang yang nak boleh kumur-kumur dan kemudian dihisap ataupun dia simpankan dulu ke, boleh juga. Saya rasa tidaklah merupakan satu masalah. Okey. Boleh ya? Saya rasa itu kesilapan yang saya sebut dulu. Saya sebut kumur-kumur dulu, kemudian baru hembus. Tapi bila saya buat, terasa tak boleh buat macam tu. Saya rasalah nak kumur-kumur, kemudian kita hembus, kita hisap, kemudian nak buang dulu, lepas tu baru nak, macam tak kena. Biasanya saya masuk begitu dan kita hembus dan okey, kerana hidung ni sensitif. Mulut ni masuk, dia selagi mana tak sampai ke apa dia panggil ni, halkum, dia tak kacau lah. Tapi bila air masuk ke dalam sini, okey, dia dah kita kena keluarkan. Kalau tak, dia akan jadi sakit kan. Ya. Tak nak bernafas. Okey. Wallahu alam, itu apa yang saya nak nyatakan di sinilah. Okay, kalau ada pandangan lain pun tak ada masalah, selagi mana dalam hadis itu menunjukkan tamadmada wastanthara, famadmada wastanshaqa. Okey, waw itu menunjukkan mutlaqul jama', boleh saja dikumpulkan, tidaklah menunjukkan kepada tertib, okey, ataupun kepada susunan. Wallahu alam. Boleh Ustaz? Nak tambah apa? Tambahan. Ya. Kita lihat ada dua orang perawi yang berbeza, satu Ali, satu Abdullah bin Zaid. Kedua yang menyebutkan famadmada disebutkan famadmada. Kata itu ada kembaran kalian bahawa ada tertib. Allah. Kemungkinan. Okey. Dia tertib kat sini, tertib dari sudut yang nak faham Ustaz kan, bila kita ambil adkhala yadahu famadmada, dia ambil dan dia begitu, dia berkumur-kumur, tapi dengan istansyaqa tak ada fa kan, dia tak, kalau disebut famadmada
fastanshaqa, mungkin menunjukkan pada itulah. Tak apalah, itu khilaf basit ya, khilaf lafzi kan. Baik, ada soalan lagi nak tanya tentang ni? Ada? Tak ada? Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, hadis yang ke-50. Ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji' fa ahsin wudu'ak, akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang mana pada kakinya terdapat seperti kuku, okey, yang tidak kena air. Kat kaki dia ada seperti kuku yang tidak kena air. Maka Nabi berkata, irji' fa ahsin wudu'aka. Nabi berkata, balik ataupun pulang, pergi dan sempurnakan, cantikkanlah wuduk kamu. Pergi dan ambil wuduk semula. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i, hadis yang hasan. Secara umumnya hadis ini merupakan hadis yang hasan, ada kedhaifan tetapi terdapat syawahid, maknanya hadis-hadis bantuan yang menjadikannya kuat. Jadi tak ada masalah yang tu. Okey, terus kepada apa yang boleh diambil daripada hadis ini. Pertama, wajib ta'mim, menyempurnakan ataupun ta'mim, iaitu mengumumkan, okey, menyempurnakan a'dha'il wudu, anggota-anggota badan, okey, sampaikan air secara menyeluruh, dan meninggalkan sebahagian daripada anggota badan itu walaupun sebahagian yang sedikit, menyebabkan wuduk itu tidak sah. Wuduk itu tidak sah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, disyariatkan mencantikkan, ihsan, mencantikkan, menyempurnakan wuduk, okey, iaitu kita sampaikan air secara sempurna, okay, dan secara menyeluruh pada anggota badan. Walaupun dalam hadis ini, okey, disebutkan di sini nassun fir rijl, bahawa hadis ini menunjukkan dalil yang jelas berkenaan dengan kaki. Okey, jadi boleh tak kita kata itu kaki sahaja, tangan kalau tak kena pun tak apa? Boleh tak kita kata begitu? Jawapannya tidak. Walaupun Nabi berkata kepada kaki yang tak kena air, sama juga hukumnya dengan tangan. Okey, dan di sini dinyatakan nassun fir rijl qiyasun fi ghairiha. Nas mengatakan secara jelas menunjukkan kepada kaki yang tak kena air, tetapi kalau tangan yang tak kena air, sama juga hukumnya, secara qiyas sama. Okey, jadi kita tak bolehlah jadi, maknanya tak boleh menjadi terlalu dipanggil harfi sangat, literal sangat, mengatakan kalau kaki tak kena air batal, kalau tangan tak kena air batal ke tak batal? Tak batal kan. Okey, jadi ahli sunnah, okey, aliran salaf ini bukan aliran yang literal. Okey, yang ketiga, annal qadamain, bahawa dua kaki adalah min a'dha'il wudu', daripada anggota wudu', dan tidak cukup apa dipanggil ni, masah, menyapu ataupun mengusapnya sahaja, bahkan perlu dibasuh, seperti yang terdapat dalam hadis ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Okey, kaki dibasuh dan bukannya disapu sahaja. Okey, Yang keempat, wajib, daripada hadis ini diambil, para ulama mengambil hukum wajib al-muwalatu baina a'dha'il wudu'. Maksudnya kita membasuh ataupun melakukan wuduk secara berterusan, begitu ya, berterusan. Okey, dalilnya ataupun maksudnya di sini, Nabi SAW menyuruh lelaki itu pulang semula untuk menyempurnakan, memperbaiki semula wuduknya secara keseluruhan. Okey, dan Nabi tak suruh basuh bahagian tu sahaja.
Kan bahagian tu saja yang apa dipanggil? yang tak kena air kan. Basuh bahagian tu. Tak, Nabi kata ahsin wudu'aka. Okey. Jadi difahami di situ, balik dan buat balik semula. Okey. Okey. Jadi bila ambil air sembahyang, ertinya kita kena mula dan sempurnakan. Okey. Kita tak boleh, maksudnya kita dah mula dah sampai habis, tiba-tiba tertinggal, kita basuh yang tu je. Okay, kita kena mula semula. Okay, diambil daripada secara umum maksud dalam hadis ini. Kerana Nabi SAW tak perintahkan basuh yang itu sahaja. Nabi perintahkan supaya sempurnakan wuduk kamu lagi sekali, semula. Hadis yang kelima menunjukkan bagaimana air adalah satu perkara yang digunakan dalam mengambil air sembahyang, mengambil wuduk, dan tak boleh menggunakan apa bahan yang lain. Okey. Maknanya kita tak boleh gunakan liquid kan, maknanya cecair. Okey, lupa pula bahasa Melayu. tak boleh gunakan cecair lain selain daripada air. Okey, dan di sini datangnya khilaf kan, mungkin dulu kita dah sebutkan. Air yang bercampur boleh ke tak boleh? Okey. Jadi secara umumnya kita dah belajar dulu bahawa sekiranya air Milo boleh tak buat air wuduk? Bukankah dia air juga? Air kopi boleh buat air wuduk tak? Tak boleh? Pasti? Pasti Okey. Kalau air bercampur dengan ni, air bercampur dengan apa dia panggil ya? Tanah ke? Boleh tak? Air tanah. Air keruh lah, yang keruh sikit. Dia tak campur Milo, dia tercampur tanah, jadi keruh lah sikit air tu. Boleh tak? Baik, insyaAllah. Okey. Air pipe lah, okey. Okey. So macam mana? Boleh tak? Okey, so itu jawapan dia berbeza dengan air Milo dan air kopi. Okey. Kita dah bincangkan dulu, seingat saya, sekiranya air tu bercampur dengan benda yang dipanggil apa kita nak sebut tabi'i ni, tak ada masalah. Kan, air lumut ke air apa tak ada masalah, tapi bercampur dengan benda yang di makanan ini, maka tidak boleh digunakan untuk mengambil air sembahyang, kecuali di sisi siapa? Di sisi golongan ataupun kumpulan Al-Ahnaf. Okey. Yang keenam, wujubul mubadarah ilal amri bil ma'ruf. Wajibnya kita mengarahkan cepat, bergegas untuk memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan memberi peringatan kepada orang yang jahil dan orang yang ghafil, iaitu orang yang terlupa, terlalai, untuk menyempurnakan ibadatnya. Kita tengok kat sini bagaimana Nabi SAW, ini antara faedah yang agak penting, faedah yang umum, bukan saja untuk wuduk tapi untuk banyak benda. Daripada hadis yang begini kita boleh gunakan untuk situasi lain. Okey, tengok, perhatikan. Nabi SAW nampak seorang lelaki yang bila ambil air sembahyang ada bahagian yang tak kena air. Okey, dan kita boleh bayangkan sekarang ni, mereka berada di mana? Di padang rumput ke padang pasir? Padang pasir. Okey. Padang pasir sifatnya ialah kering. Okey, dan bila orang yang jalan dia padang pasir, biasanya badannya kena debu lah kan? Okey, bila kena debu, bila dibasuh sebahagian, kita boleh nampak jelas bahagian yang tak kena air. Itu yang Nabi nampak. Dalam satu hadis lain Nabi sebutkan wailun lil aqabi minan nar. Okey, nerakalah bagi aqab, iaitu bahagian belakang kaki. Okey, tumit. Okey, nerakalah bagi tumit. Okey, dari wailun, kecelakaanlah bagi tumit daripada api neraka. Maknanya api nerakalah bagi tumit, gitu hadisnya, tapi maksudnya yang tak kena air. Okey. Jadi di sini kita faham, bila benda tu nampak, Nabi terus tegur. Nabi tak tunggu kan, seminggu lepas tu, ingat tak hari tu kan, bila awak ambil wuduk itu kan, ingat tak kan, awak sekian. Saya tak sebut kerana saya takut awak malu ke kan, saya takut awak jatuh air muka dan sebagainya. Tak. Sepatutnya kita nyatakan secara terus.
Okey, secara terus di depan. Okey. Okey. Dan di sini disebutkan kita perlu memberi peringatan kepada orang yang jahil dan juga orang yang ghafil. Jahil tak ada ilmu. Ghafil dia ada ilmu tapi dia terlalai. Kan dia ingat dia dah basuh tapi dia tak basuh sebenarnya. Kita kena tegur dia. Okey. Untuk apa tujuan dia? Tujuan dia bukan nak dipanggil apa? Kita nak mengaibkan dia, tidak, tetapi untuk mentashihkan ibadatnya, membetulkan ibadatnya. Okey. Jadi tujuan yang mulia ini menyebabkan kita sepatutnya menegur dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, okey, dan tidak melewatkan teguran kepada masa yang apa dia? Mungkin kita rasa lebih sesuai, kan tak ada orang apa semua, tak tegur depan-depan dia dengan cara yang betul. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Boleh tak kita kaitkan benda ni dengan satu permasalahan lain, iaitu apabila kita nampak orang yang puasa bulan lepas, kita nampak orang puasa dia makan. Ghafil, bukan jahil, dia ghafil. Dia terlupa. Kan, dia terlalai, dia makan. Sedap dia makan kan. Ustaz, makan sekali Ustaz, kan. Kita masuk, kita terperanjat kan. Kita nak kesian kat dia ni kan, biarlah dia makan dulu kan. Biar dia makan, lepas dia makan nanti kita tegur dia, boleh tak? Dia tengah syok makan ni kan. Dengan syok dia makan tu kan. Dengan penuh khusyuk dia makan, dengan menikmati. Tiba-tiba kita kata, nak kata tak? Ataupun paling kurang tak, minum air dulu kan. Dia dah minum, kita pula suruh dia minum. Okey, dah minum dah. Okey. Sebenarnya awak puasa. Kau macam mana? Boleh tak kita buat macam tu? Okey. Zahirnya kita tak boleh buat begitu. Kita kena tegur dia dan cakap pada dia bahawa awak sebenarnya sedang berpuasa. Jadi kena berhenti. Okey. Ada satu masalah yang berkaitan dengan perkara ini, ialah bila kita nak tegur, kan kadang-kadang kita fikir macam-macam kita fikir. Contohnya tak nak jatuhkan air muka dia, tak nak tu, tak nak ni. Okey. Sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita kena melihat diri kita sama ada dalam keadaan nak menegur ataupun dalam keadaan ditegur. Okey, dinasihati. Kita kena ingat, kalau kita nak tegur, tegurlah dengan cara yang terbaik. Okay, dan kalau kita ditegur, kita terimalah teguran tu. Walaupun teguran itu kasar, tak ada masalah, terima sahaja. Okay, tapi bila kita nak menegur, tegurlah dengan cara yang baik, cara yang terbaik. Tapi jangan sampai, yang maknanya jangan kita fikir macam-macam menyebabkan kita tak tegur. Okay, dan kebiasaannya orang akan suka kita tegur, kan, walaupun mungkin mula-mula merah telinga dia kan, dia akan berpeluh kan, contohnya kan, mula-mula begitu, tapi kemudian dia akan berterima kasih. Terima kasih Ustaz kerana tegur saya waktu tu. Okey, mungkin lepas tu kita tak jumpa dia kan, kerana lepas Ustaz tegur saya tu, saya ada kadang-kadang saya terbuat silap kan, dan tak ada orang tegur pun. Ataupun sebelum tu bila saya buat banyak kali depan punyalah ramai orang, tak ada orang tegur pun. Terima kasih kerana tegur saya. Okey, jadi kita kadang-kadang kita risau nak sebut benda tu, tapi sebenarnya itulah benda yang kita kena buat. Okay, jangan terlalu takut sangat. Okey. Dan biasanya kita perhatikan orang yang takut nak tegur ni ialah ustaz. Biasanya lah. Kenapa? Kerana ustaz dia akan fikir macam-macam kan. Dia fikir dari sudut dakwah kan. Dari sudut dakwah, kalau saya tegur nanti tak datang kelas dah. Contohnya kan. Okey. Kalau saya tak tegur nanti nampak dia tak minum tangan kiri, contohnya kan. Nak tegur, Allahu Akbar kan. Dia nak tegur dia ni pemimpin ke apa, nak tegur dia terminum tangan kiri kan. Dia kata macam mana ni kan. Kata YB terminum tangan kiri tu tak boleh tu kan. Kata macam mana. Okay, tapi kalau kita tegur cara baik kan, insya-Allah boleh. Dan dalam kes ini mungkin kalau ustaz tak berapa nak boleh tegur, maka kawan-kawan ni lah kan, pengikut tu yang tegur kan. Bila ramai-ramai ada ustaz, ada 2-3 orang datang kan, tiba-tiba ustaz tengah bercakap, orang tu minum tangan kiri. Kalau ustaz tak boleh nak tegur, kalau orang nampak lah ustaz tu fikir macam-macam, maka orang lain lah tegur, kata bang elok minum tangan kanan kan. Nanti orang tu akan tengok ustaz kata betul tu, bagus dia cakap tu kan. Saya pun tak perasan, jadi bolehlah dia nak cover sikit. So itu yang disebutkan sebagai dakwah secara jamaah. Okey, secara indirectly ataupun secara tidak langsung perlu dibuat. Okey, kita teruskan. Yang ketujuh ialah ihsanul wudu. Dalam hadis ini dinyatakan irji' fa ahsin wudu'ak. Baliklah dan pulanglah dan pergilah dan perbaiki ataupun
cantikkan wuduk kamu. Maksud mencantikkan wuduk ialah itmam wal isbagh. Itmam iaitu kita sempurnakan, isbagh kita ratakan. Okey, supaya sampai kepada keseluruhan anggota yang nak dibasuh ataupun yang nak disapu. Yang ke-8, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, yang hadis tambahan, bahawa wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar, hadis Bukhari dan Muslim. Nerakalah ataupun kecelakaan daripada neraka bagi tumit-tumit. Okey, artinya tumit-tumit yang tidak kena air. Kerana hadis itu menyatakan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki ambil air sembahyang, berwuduk, dan dia telah meninggalkan sebesar kukunya, okey, di bahagian kaki, iaitu di bahagian tumit, tak kena air kan. Jadi itu yang Nabi sebutkan, wailul lil aqabi minan nar, nerakalah bagi tumit yang tak kena air. Okey. Jadi di sini walaupun Nabi SAW sebutkan begitu, tidak bermaksud yang kena api itu ialah kena apa? Tumitnya sahaja, kan? Tapi maknanya yang kena itu ialah orang tu keseluruhannya lah. Okey. Kemudian hadis yang ke-9, maksudnya faedah yang ke-9. Dalam hadis ini kita boleh faham, kita boleh istimbatkan satu perkara, iaitu sesiapa yang memakai apa dia panggil ni, cincin ataupun memakai jam tangan, okay, bila dia nak ambil air sembahyang tu, maka gerak-gerakkanlah sedikit supaya berasa sedikit yakin bahawa air dah sampai ke bahagian bawah cincin ataupun jam tangan tersebut. Okey. Okey, lepas tu ada khilaf sedikit. Kita nyatakanlah supaya kita dapat maklumat bahawa jumhur mengatakan wajib menyempurnakan, menyampaikan air pada anggota badan. Okey, berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, iaitu wailun lil aqabi minan nar. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau telah mengatakan dimaafkan sekiranya tak sampai setengah. Okey, ataupun sekiranya tak sampai 1/4 anggota badan tu. Maksudnya sekarang ni kita basuh sampai mana? Sampai sini kan? Ini penuh lah ni. Kalau sini setengah. Jadi siapa yang, satu riwayat mengatakan daripada Abu Hanifah, kalau kita basuh sampai sini kan, jadi adalah kat sini yang tak terkena, masih boleh lagi, tak apa. Yang penting tak lebih setengah. Satu riwayat lain tak lebih suku. Satu riwayat lain tak lebih 1 dirham. Maknanya satu macam duit siling lah kan. Mungkin tak lebih daripada yang tu. Akan tetapi yang sahihnya insya-Allah ialah berdasarkan hadis yang berada di sini, iaitu perlu disempurnakan keseluruhannya. Soalan yang timbul kat sini, mungkin saya nak timbulkan soalan, tak ada dalam ni kan, saya saja nak timbulkan. Kalau dia ambil air sembahyang, dia rasa dah sempurna, tiba-tiba sebenarnya tak kena, dan tak ada pula orang yang nampak. So macam mana? Sah ke tak sah wuduknya? Sah kenapa? Kalau tak sah kenapa? Was-was. Sah kerana dia was-was. Okey, boleh juga. Ada tak hadis yang menunjukkan orang yang berada dalam keadaan tu, maksudnya dia buat, dia merasakan dia tu dah okey dah, tak ada masalah, tetapi dia sebenarnya tersilap. Okey, maknanya ada bahagian kat bawah yang tak kena, tapi dia tak tahu, dan tak ada orang pula yang nampak benda tu. Dia dah ambil sembahyang semua, dia pun tutup lah. Orang nak nampak apa? Nampak baju dia, tak nampak datang bahagian yang tak kena tu kan. Sah tak wuduk dia? Sah ke tidak sah? Kalau sah, apa dalil yang mengatakan sah? Dalil umum yang mengatakan sah apa dia? Yakin. Tadi was-was ni yakin pula kan. Okey. Terlupa. Dia terlupa. Okey. Dalam satu hadis disebutkan rufi'a an ummati, diangkat daripada umatku dosa apa? Al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaihi. Khata', kesilapan. Yang kedua an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga terpaksa. Okey. Jadi kat sini mungkin dia dikategorikan sebagai silap.
khata'. Dia tak lupa tapi dia tersilap. Kan dia basuh tu tersilap, maknanya mungkin bila tak sengaja, bila tak sengaja bila basuh tu dia terangkat air ke, tapi dia rasa dah sampai dah. Okey. Jadi dengan khata' ataupun ketidaksengajaan itu, maka dimaafkan. Tapi dalam keadaan orang nampak, kan, orang tu kena tak tegur? Kena tegur. Kalau orang tu tak tegur, macam mana? Orang tu tak tegur, siapa yang kena? Orang yang tak tegur tu yang kena, pasal dia dah khata' dimaafkan. Tapi kalau khata' ditegur, kan, dia dah silap tak sengaja, tapi ditegur, ni salah ni. Oh ya ke? Salah ke? Tapi tadi saya buat tersilap contohnya, kan. Jadi ke tak boleh tak dia berhujah begitu? Tadi yang saya buat tu saya tersilap, saya tak sengaja, kan. Jadi saya tak salah lah, boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Kerana dia telah pun ditegur, maka dia kena bertindak di atas teguran tu. Okey. Nak berhenti ke, nak buat soalan ke atau macam mana? Bukan untuk soalan. Nak tambah ke? Daripada riwayat wailul lil aqabi minan nar. Okey. Boleh kita ambil faedah bahawa di situ ada kekerasan daripada Rasulullah dalam mengelebur neraka, tumit, letak daripada api neraka. Keras tak? Okey. Soalan dia, wailul lil aqabi minan nar. Boleh tak, adakah perkataan-perkataan yang Nabi gunakan ini menunjukkan kepada kekerasan? Kalau kita perhatikan, okey, boleh sahaja kita boleh faham bahawa ini adalah satu cara yang keras dalam nak menegur. Okey, baik. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhannya, kan, saya nak apa yang saya faham secara lafaznya, wailul lil aqabi minan nar, neraka bagi tumit yang tak kena air ni, kan. Nampak macam keras pasal kita sebut tentang neraka, tetapi sebenarnya perkara yang memang dalilnya begitu, betul tak? Dalilnya memang begitu, maknanya wahyunya mengatakan demikian. Saya rasa tidak, dari sudut tu tak keras. Okey. Kalau macam kita sebut kat sini, okey. Wailul lil aqabi minan, neraka bagi tumit yang tak kena air. Kan, memang begitu hukumnya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa yang Allah sampaikan kepada dia. Okey. Jadi timbul tak persoalan kita nak sahabat tak terasa hati ke, kan? Kan sikit ni pun dah kena neraka, kan. Okey. Jawapannya ialah kalau begitulah yang terdapat dalam dalil, okey, dan disampaikan, okey, atas dasar kita memang litashih ibadah, kita nak tujuan kita untuk nak keprihatinan kita terhadap terhadap ibadah dia. Okey, itu semua menunjukkan sebenarnya tidak kasar, bahkan itu ada apa dia panggil lah, ada keprihatinan, kan. Kalau orang tahu betul-betul yang kita prihatin, walaupun kita sebut kalau buat macam ni neraka, kan, siapa makan harta anak yatim, ni dapat masuk syurga, kan. Nak tegur macam tu ke? Tak boleh, kan. Siapa makan harta anak yatim, maka dia akan diazab di neraka. Okey, boleh tak kita ubah, nak bagi orang sedap hati, kita kata siapa makan harta anak yatim dia akan masuk syurga juga. Boleh kita sebut gitu? Tak boleh kita sebut siapa makan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kita sebut begitu, okey, dengan keprihatinan, benda tu akan sampai. Tapi kalau kita sebut dalam keadaan kita nak balas dendam, kita nak matikan hujah dia, kita nak, kan, ada kan, kita boleh perhatikan tak, okay, dalam masyarakat ada orang tegur kita, bukannya nak tegur dia nak jatuhkan kita. Okey, bila kita dah macam malu, dia suka, kan. Sama tak dengan orang yang betul-betul tegur, benda yang sama mungkin dia sebut, tapi tegur dia, tujuan dia nakkan kita tidak meneruskan kesilapan. Sama tak? Kita boleh rasa tak perbezaan dua tu? Boleh, kan? Okey, dengan itu samalah dengan
apa yang saya nampak kat sini, wailul lil aqabi minan nar. Nabi sebutkan itu memang Nabi nak selamatkan mereka dari api neraka. Dan kadang-kadang nak selamatkan itu kita terpaksa sebut yang sebenarnya, okey, iaitu tentang neraka, tentang azab dan sebagainya, supaya mereka mendapat manfaat yang sebenar, yang betul, lalu mereka dapat mengubah. Okey. itu jawapan saya lah. Ada yang beranggapan bahawa dalam ayat itu bila sabili rabbika bil hikmah, dakwah kepada agama Tuhan dengan hikmah. Ada yang beranggapan bahawa hikmah di situ adalah dengan cara yang lembut. Dengan erti kata lain, dakwah ni hendaklah disampaikan sentiasa, sentiasa dengan cara yang lembut. Sedangkan kalau kita lihat di dalam banyak peristiwa, Allah apabila menegur, contohnya apabila Mu'adz bin Jabal dia solat isyak dengan cara membaca surah Al-Baqarah yang panjang. Maka Rasulullah menegur dia dengan mengatakan, "Atatkanun anta ya Mu'adz, apakah engkau wahai Mu'adz nak membawa fitnah?" Maka di situ nampak kekerasan, Ketegasan, okey. Apakah kita boleh katakan bahawa wailul lil aqab termasuk keras, dan keras itu tidak menafikan hikmah. Okey. Apa yang disebut oleh Ustaz Idris tu saya setuju, iaitu maksud hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okey. Hikmah maksudnya ialah bukan seperti yang difaham oleh kebanyakan orang. Bila sebut hikmah maksudnya kena berlembut. Kena cakap dengan nada yang apa dia? Nada apa dia panggil lah? Sentimental lah agaknya, kan? Okey. Ataupun dengan nada yang lembut, cakap kena baik, kena senyum, kan? Tidak semestinya. Hikmah itu ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sebab tu dalam khutbah, kebanyakan khutbah kita tak ada hikmah. Kerana dia baca khutbah tu menyebabkan kita tidur. Betul tak? Kan, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih, kan? Dia baca macam lagu apa entah, kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan? Allahu akbar. Kita dengar tu nak tahan, kita dah lah memang waktu tu waktu qailulah, kan? Waktu nak tidur. Okey, jadi bila dengar gitu lagi dia akan jadi seperti bedtime story, kan? Okey, itu kita tak nak. Sedangkan Nabi bila berkhutbah ala sautuhu, kan? Suaranya akan menjadi nyaring. Dia angkat suara dia. Wahmarrat aina. Dua matanya merah. Ka'annahu munziru jaish. Seolah-olah dia memberi arahan kepada satu bala tentera. Ada khutbah macam tu kat Malaysia ni? Ada kot, tak banyak lah tapi, kan? Okay? Jadi itu yang kita kena perhatikan. Khutbah politik ada gitulah, kan? Okay? Dan sebahagian khutbah di UKM, okay, Ustaz Izhar, Masya Allah, Alhamdulillah, sebahagiannya lah. Tapi sebahagian yang lain tu kira, kalau naik lah khatib tu, saya akan doa, ya Allah cepatlah dia habis khutbah, kan? Okay. Kerana kita takut tersenggut depan orang, kan? Malu kan tersenggut, pensyarah tersenggut depan orang, malu. Kalau pelajar tak apa. Tapi itulah sebabnya. Apa pun, hikmah ertinya meletakkan tempat sesuai pada meletakkan sesuatu bertindak sesuai dengan tempatnya. Okey. Jadi kalau perlu kita berlembut, maka berlembut. Kalau perlu kita keras, maka berkeras. Perlu kita tegur dengan cara yang lembut-lembut. Perlu kita tegur dengan cara yang tegas-tegas. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Okey, afattanun anta ya Mu'adz? Adakah engkau membawa fitnah wahai Mu'adz? Okey, tegur dengan keras, Fakilatka ummuka ya Mu'adz, kan? Rugi mak kamu wahai Mu'adz. Ada anak macam ni contohnya, kan? Okey, walaupun itu ada masuk bab lain lah. Tapi itu yang kita nak ceritakan, bagaimana hikmah ertinya kalau kena tegas-tegas, kalau kena lembut-lembut. Sebab tu dengan anak-anak, kan, hikmah dengan dalam menjadi seorang bapa adalah dengan kadang-kadang dibelai, kadang-kadang di rotan. Okay, kalau dia buat salah pun kita nak belai dia juga, lama-lama dia yang rotan kita lah, kan? Okay, so kita rotan, masa kena rotan, masa kena belai, tak apa, tak ada masalah. Okay. Dan dari sudut macam Ustaz Idris buka satu bab perbincangan lain, saya ambil dalam masa 2-3 minit. Ada orang cakap, kan, dalam dakwah ni kita kena berlembut. Okey, dengan berlembutlah dakwah akan sampai. Okey, boleh, itu satu benda yang betul, kita tidak nafikan. Tetapi tidak bermaksud orang itu lembut
dakwahnya akan diterima. Tidak. Okay. Orang tu lembut macam mana pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, ada yang lebih hakim lebih daripada dia, ada yang lebih berlembut dalam dakwah lebih daripada dia, ada tak? Ada yang lebih optimis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak? Tak ada, tapi tetap sahaja beliau diserang. Okey, kalau dalam dunia dakwah di Malaysia ni pun kita akan perhatikan ada orang yang bila bercakap cukup berhemah, dia jaga percakapan dia. Dan ada orang yang cakap dia lepas. Kan, tak kira lah, tak apa, dia lepas. Okey. Yang ni dia cakap dia jaga pelan-pelan. Siapa yang kena gam? Dua-dua kena gam, sama je. Nah, yang keras tu kena gam juga, yang lembut ni pun kena gam juga. So apa masalah sebenarnya? Masalahnya ialah dia membawa kebenaran itu yang orang tak nak terima. Okey? Jadi ada orang akan kata dia ni cakap lembut sangat menyebabkan ramai orang datang, lalu kita kena tahan dia. Sama je. Dia ni cakap keras sangat. Okey, dia balun kita betul-betul, menyebabkan kita letaklah gam uhu pada dia, gam gajah apa supaya dia tak boleh gerak. Sama je, hasilnya sama. Okey, walaupun yang ni agak lembut, yang seorang lagi pula agak tegas dan keras. Okey, jadi dengan itu kita sebenarnya kena taujih yang saya rasa lebih sesuai yang kita kena nyatakan di sini ialah orang yang memang dia dalam dakwahnya agak keras, kita minta dia lembut sikitlah. Itu je. Kan? Dan orang yang dalam dakwahnya lembut, kita minta kadang-kadang dia kena tegas juga. Kan? Mengambil satu dalil yang luas sikitlah, iaitu dalam berkaitan dengan solat kan. Bila Omar baca solat malam, Omar baca kuat. Okey? Bila Abu Bakar baca perlahan. So Nabi kata Abu Bakar angkat sikit suara, Omar perlahan sikit. Kan? Jadi siapa yang tegas tu, ada orang memang dia jenis cakap lepas. Kan? Jadi kita nasihatkan dia supaya berhati-hatilah, kalau boleh jangan lepas sangat kan. Kita slow sikit. Ada orang pula cakap terlalu dia kona je tu, semua orang tak faham apa benda yang dia nak cakap tu. Faham tak? Macam kita kata, ustaz, betul lah ustaz tengah bersilat tu bagus kan, tapi kalau boleh sekali-sekala tu jangan bersilat tunjuk bunga je, sekali-sekala tu bubuh dah juga kan. Betul tak? Kan? So begitulah. Maknanya kita pusing tu pusing, tapi kena sampaikan juga mesej. Okey, dan jangan pula yang tadi pula mesej disampaikan dengan begitu kuat menyebabkan orang tak nampak mesej. Orang nampak pukulan. Kita tak nak yang tu. Okey, nampakkan mesej, pukulan tu tarik belakang sikit. Yang ini pula apa dia? Pukulan tak ada. Kan, mesej tak sampai dia, tapi duk pusing kan. Tak sampai, jadi kita minta begitu. Okey. Sesuai dengan keadaan, begitu wallahu alam. Okey, saya rasa kita boleh berhenti kat sini. Kalau ada soalan lain kan nak tanya? Boleh je, tak ada hal. Kalau boleh jawab. Bank susu ibu ni. Bank susu ibu. Okey. Bank susu ibu satu benda yang baiklah untuk dibuat. Saya lebih cenderung kepada fatwa yang dikeluarkan, mengatakan siapa hisap susu tu dalam umur 2 tahun ke bawah, maka memang, tapi 3 kali lah ikut apa dia, pandangan ulama 3 kali kan, ke 5 kali 5 kali susuan. 5 kali susuan artinya dihisap diminum kenyang sampai ditinggal. Diminum, lepas tu dah petang sikit kan diminum lagi, budak tu, biar bayi tu minum sampai ditinggalkan. Itu maknanya 5 kali. Sampai 5 kali, maka sahlah dia punya apa dia, hubungan susuan itu, bahawa tuan punya susu itu akan menjadi ibu susuannya, dan dia akan menjadi anak susuan orang itu. Okey. Saya lebih setuju dengan pandangan itulah. Okey, 5 kali. Khamsu radha'at yuharrimna. Okey. 5 kali minum susu akan mengharamkan. Okey, dan yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab. Haram mengikut radha'ah susuan apa yang haram mengikut nasab keturunan. Tak boleh kahwin apa semua kan. Okey. Dan ada pandangan dari sebahagian mufti yang mengatakan yang memberi pandangan bahawa kalau dia hisap susu bukan daripada bukan daripada ibu yang menyusukan itu, maka tak kena, tidak terhasil hubungan tu. Saya rasa itu satu
Tak tahu, yang pandangannya agak literal lah sebenarnya. Maknanya dia lebih menekankan hubungan. Hubungan maksudnya kalau ibu pegang bayi, seorang perempuan pegang seorang bayi, okey, dan dia susukan. Okey, bila dia susukan begitu baru jadi anak susu dia. Tapi kalau ibu tu dia perah susu dia, kan, dia bagi susu dekat susu tu, tak jadi pula. Saya rasa macam tak kena yang tu. Walaupun itu ada pandangan sebahagian ulama, kan. Tapi saya rasa itu tidak menepati lah. Ya, itu pandangan saya lah. Okey, boleh, itu benda yang bagus. Tak ada masalah, kerana susu ibu adalah susu yang terbaik. Baik daripada susu lembu, bahkan baik daripada susu kambing. Kan, itu memang Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan demikian. Tetapi kena perhatikan juga 5 kali susuan ini. Kalau dia orang tak nak bagi apa? Tak nak bagi kena nasab, bolehlah dia ada berapa kali bayi tu kena menyusu, kan. Contohnya dalam situ ada 100 perempuan, 100 orang perempuan yang mentabarrukkan ataupun memberikan susu kat situ. Jadi doktor tu kalau dia tak nak bagi nasab, dia bagi susu setiap wanita, kan, setiap kali bagi tu. Tapi susah lah. Apa cerita tu? Bagi susu. Cadangan rasanya, kan. Ke dah buat dah? Benda saya baca benda tu dah dipatuakan oleh majlis fatwa. Dia kata apa? Macam dah dia tak terlalu hisap daripada itu kata dah. Tapi ada pandangan satu sisi yang berdalilkan dengan benda itu perlu dia kata kalau daripada botol dari bawah yang ada dulu. Tidak, kan. Itulah itu yang saya uraikan tadi lah. Dia orang rasanya dia orang nak cadang nak buatkan begitu, kan. Banyak bayi yang ditinggalkan kat Malaysia ni, kan. Jadi antara cara yang terbaik yang difikirkan ialah kita kumpulkan susu-susu yang ada ni, kan. Bukan susu yang ada, maknanya sebanyak mungkin susu yang ada kita bankkan dia, okay, dan bayi-bayi ni kita bagilah susu tu. Jadi dia akan mendapat nutrisi dan khasiat yang sewajarnya didapati oleh seperti juga anak-anak lain yang ada mak bapak. Begitulah, kan. Tapi timbul persoalan sekarang ni dalam agama Islam adanya ibu susuan. Jadi kebanyakan ulama di Malaysia telah mengatakan, ya, alhamdulillah, apa dia, benda tu bagus apa semua. Tapi kalau daripada benda tu, susuan itu boleh menyebabkan hubungan, macam saya sebut tadilah, kecuali seorang mufti tu, kan, yang mengatakan, yang mengambil pandangan Dr. Yusuf Qaradawi, mufti Perlis lah, ya, hafizahullah, mengatakan tidak begitu, tidak menjadi kerana benda tu memerlukan dipanggil apa dia, hubungan kemanusiaan, baru dia jadi susuan. Saya bila baca tu saya rasa saya tak setuju dengan dia lah, okay, walaupun saya menghormati beliau, tapi dalam bab ni saya tak setuju dan saya lebih cenderung kepada pendapat mufti-mufti lain. Okay. Saya dah sebutkan tadi, hisap sampai tinggal. Maknanya minum, bukan hisap sekali gitu, minum sampai kenyang. Dan budak tu sendiri yang tinggalkan. Kalau kita kata okey, cukup kau tak usah banyak sangat cabut, kan, itu tak kita yang cabut, dia tu dia tolak dah. Okey, kalau ibu, maknanya kalau daripada ibunya dia akan minum sampai dia sendiri dah dia tinggalkan. Kalau lah botol, maka dia akan pegang agaknya atau minum. Kalau kita cabut, dia duduk, mulut dia duduk gitu lagi, maka dia nak minum lagi dah. Kita bagi minum sampai dia dah berhenti dah. Itu maksudnya satu kali. Bukan titik satu kali, tidak. Satu kali sampai dia kenyang. 5 kali yang mengharamkan berdasarkan hadis Aisyah, asar daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maknanya Ustaz, kalau dia tak sampai 4 kali lah contohnya, Tak jadi. Bolehlah dia sebab sekarang ni banyak susu dijual kan kat internet, ribu banyak dijual. So, kalau dia beli 4 kali makan, tak jadi. Tak jadi. Tak ada masalah. Itu yang saya sebut tadi lah. Kalau dia tak nak juga, kalau apa dia, kita memikirkan tak nak jadi nasab ataupun tak nak jadi tak ada hubungan, maka dia ambil sikit-sikit lah. Dia ambil 4 kali daripada wanita A, 4 kali daripada wanita B, 4 kali C, gitulah jadi. Kalau dia nak ada hubungan, maka 4 kali, maka engkau ni dah jadi anak susu kepada Fatimah. Okey, lepas tu dia ambil pula daripada yang ni, engkau juga jadi anak susuan kepada, kita boleh, ibu susu boleh banyak, tak ada masalah. Kan kalau 100 orang tu jadi ibu susu, dia akan jadi mahram kepada mereka semua. Bagus juga, kan, dari satu sudut. Saya rasa
kepada ibu susuan tu, tak ada masalah. Bukan maknanya kita kahwin dengan dia ke apa, dia tak ada. Tapi saya ingat perlu dilihat masalah bank susu ni daripada konteks yang lebih luas. Iaitu dia timbul daripada masalah Ustaz kata bayi anak haram ni. Saya rasa ini masalah dia nak mengatasi masalah zina dengan cara elok-elok, seolah-olah nak membanyakkan lagi zina. Seperti mana masalah nak memberi kondom secara percuma. Jadi ni semua seolah-olah artificial. Sistem-sistem yang nak mendokong lagi masalah. Betul juga. Dari satu sudut memang kita boleh kata demikian, iaitu kita kata ini adalah satu hal solusi, kan, solusi untuk satu masalah yang tidak ditangani. Sepatutnya kita menangani perkara tu. Kita contohnya mempermudahkan kahwin muda. Okey, kita ada imam muda, ustazah muda, maka kahwin muda, kan, mudahkan kahwin muda. Okey, buat kempen tu lebih baik lagi daripada kita membuat bank susu ni. Tetapi dari satu sudut, kan, bank susu ni juga, pada pandangan saya lah, bank susu ni juga satu benda yang menepati kebajikan lah. Okey, dia orang nak buat tu bagus. Macam kita nak setengah hospital dia sediakan tempat untuk buang bayi, kan, bukan buang bayi, bagi bayi. Okey, lebih baik daripada bayi tu dibuang. Dia diletakkan di apa dia, kotak ataupun inilah dia panggil apa ni, basket apa, bakul yang tertentu tu lebih elok daripada budak tu dia buang. Tetapi lebih elok lagi dia jangan berzina, dia kahwin contohnya, kan. Ya, cuma timbul persepsi sekarang ni kahwin muda tak bagus, kan, kahwin muda tak bagus, kan, masalah yang datang daripada barat juga, daripada barat yang kafir, kahwin muda tak bagus. Okey, kita mengatakan sebenarnya kalau dia dah sampai ke tahap kahwin, maka kahwin. Masyarakat sewajarnya membantu, sama ada apa dia, kerajaan, keluarga, okey, dan masyarakat secara keseluruhannya sepatutnya membantu kalau dah sampai ke tahap kahwin. Okey, dan ini kita mungkin kena belajar daripada setengah negara yang melihat apa dia, kematangan dalam bentuk yang berasingan. Maksudnya A mungkin matang cepat daripada B. B ni umur 15 tahun pun tak matang lagi, kan, tak matang dan juga tak baligh lagi. Tapi A mungkin 10 tahun dah baligh dah. Jadi dia dah baligh 10 tahun, dah nampak sifat-sifat dia sebagai lelaki ataupun perempuan, mungkin dah nampak keinginan dia untuk nak berkahwin. Kita duk larang dia, kerana engkau kan sebaya dengan dia ni, engkau kan sebaya dengan B ni okey, tak ada masalah. Kenapa kau duk menggatal sangat? Itu masalah dia. Kita melihat secara pukul rata, tak boleh. Dia ni lain, dia ni nak kahwin, cerita dia. Dia ni tak nak kahwin, cerita dia. Sepatutnya lihat begitu. Okey, tapi mungkin itu benda yang perlu ditulis lepas ni kot, insya-Allah, kan. Dalam majalah-majalah ke apa, kita tergerakkanlah kempen ni, kan, kahwin muda. Okey, buat satu channel dalam TV Hijrah ke mana ke, kahwin muda, kan. Itu yang terbaik saya rasa lah. Tambah sikit. Ya. Mungkin masalah zina tadi tu. Ya. Tapi barangkali juga tentang masalah wanita, ramai kaum ibu yang tak ada susu. Itu barangkali ni antara sebab yang dikatakan ada bank susu ni, kerana kaum ibu ramai kaum ibu yang tak ada susu. Dan di antara diselidih, wallahu a'lam, di antara penyebabnya adalah kerana ramai kaum ibu ni yang bekerja. Dia meninggalkan tugas asasi dia. Okey. Kalau yang itu masih lagi dipanggil dalam peringkat hipotesis lah, Ustaz, kan. Cuma kalau masalahnya ialah perempuan tu bekerja lalu tak ada susu, sebenarnya kempen dia lain. Kempen dia bukan bank susu. Kempen dia ialah menyedarkan ibu tu bahawa dia boleh buat bank susu, dia sendiri boleh buat. Tapi yang saya lebih faham berkenaan dengan perkara ni, saya faham yang masalahnya ialah bagi budak yang memang tak ada ibu, kan, ibu dia tak mengaku ibu. Okey, budak yang ada ibu tu tak bagi susu, ibu tu berdosa, kan. Okey, wal walidatu yurdi'na auladahun, dan para ibu menyusukan anak-anak mereka. Ini khabar dalam maksud insya ataupun dalam maksud perintah. Nampaknya yurdi'na, mereka menyusukan. Sebenarnya hendaklah mereka menyusukan. Hendaklah, itu maksud sebenarnya. Bukannya mereka menyusukan, tetapi hendaklah mereka memberi susu kepada anak mereka. Okey. Dan kalau dia tak boleh, dia nak kerja dan dia tak boleh nak menyusukan,
secara direct, maka sebenarnya dia boleh perah susu tu. Dan ini adalah disebabkan kejahilan je. Kita tak buat benda tu, kita tak susukan. Saya tak susukan kerana saya kerja. Macam ni saya nak susukan ustaz, saya kerja. Takkan nak bawa dia. Jahil maknanya kamu ni seorang yang jahilah, wanita yang jahilah. Tak tahu, kamu tak tahu bahawa kamu boleh perah, okey, dan boleh berikan kepada pusat asuhan supaya panaskan sikit, dan kemudian dan yang dah beku tu panaskan sikit, kemudian berikan dalam bentuk botol. Kamu tak tahu yang tu. Kan orang yang kafir pun dah buat, dah stok dah disimpan kadang-kadang sebulan ataupun 15 hari disimpankan stok. Kerja kat tempat lain, kerja kat Terengganu, duduk anaknya dekat mana ni, dekat KL, ada yang buat begitu. Orang Cina, orang kafir ada yang buat begitu. Kerana mereka memandang, tak pandang agama lah, mereka memandangkan nutrisi untuk, khasiat untuk anak tu. Tapi kita mungkin kita tak nampak benda tu, kita jahil tentang agama, jahil pula tentang benda tu, maka kita tak buat. Tapi masalah bank ni saya rasa lah bukan kerana tu, tapi kerana ni bayi-bayi ni kan. Wallahualam. Maaf. Kalau kata suami pun dia ambil anak, dia makan kubur untuk kurangkan susu. Makan apa? Untuk kurangkan susu, susukan pada anak. Okey. Okey, soalan dia ialah seorang perempuan ni dia ambil anak angkat. Kemudian dia makanlah ubat ke apa yang menyemarakkan hormon dia untuk mengeluarkan susu. So dia pun menyusukan anaknya. Adakah itu anak susuan dia? Para ulama kita mengatakan tidak. Kerana susuan ini kan, susuan ini adalah hasil daripada perkahwinan. Okey, susuan tu adalah hasil daripada perkahwinan. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, maka dia hamil, dia melahirkan anak, ada susu. Itu maksudnya. Okey, bukannya dia makan hormon, maka keluarkan susu dan tidak, bukan yang tu. Okey. Itu apa yang para ulama kita bincangkanlah. Kan? Tidak menjadi ibu susuan dia. Dia dapat susu tapi dia tidak dikira sebagai ibu susuan. Okey. Kerana kita dengar sekarang ni ummahat kan, ummahat. Nak jadi mak, boleh tak dia jadi mak tanpa dia menjadi isteri? Boleh tak? Tak boleh. Okey, begitulah juga dia tak boleh menjadi ibu susuan tanpa dia menjadi isteri. Okey, bila dia menjadi isteri kepada seorang lelaki dan hubungan itu menyebabkan dia mendapat susu dengan melahir dan sebagainya, maka dia berikan susu pada anak dia dan pada orang lain, barulah sahnya kat situ. Kalau kata anak itu disusukan kepada saudara dia, kata kakak dia, Ya. adakah suami dia jadi haram pada anak? Kalau anak perempuan. Okey, anak tu, seorang anak ni disusukan kepada Saudara dia. saudara siapa? Saudara ibu ini perempuan. Saudara perempuan itu. Okey. Okey, kakak dia lah, kakak kepada perempuan ini. Adakah apa? Suami pada perempuan tu. Suami pada perempuan itu menjadi mahram? Jawapan dia tidak. Kerana anak ni dia akan jadi anak susuan kepada adik ipar. Macam ni pula. Pada kakak suami. Kalau kakak suami betul lah. Dia akan jadi anak saudara suami tu. Dia senangnya begini ya. Anak saudara sesusuan. Okey, anak saudara susuan tu buang dulu. Okey, dia jadi anak siapa? Anak saudara. Anak saudara mahram ke? Ya, mahram. Dia jadi anak saya. Mahram ke? Mahram. Tapi anak saya disebabkan susu, bukannya saya lahirkan dia. Contohnya kan? Okey, dia anak saya. So bahagian susu tu buang dulu untuk nak dapatkan hukum, buang perkataan susu tu. Faham? Okey, boleh? Okey, sekarang ni dia menyusu dengan apa dia? Nenek. Nenek kan ada mungkin kan, tak tahulah, nenek muda lah kan. Kan? So kita ambil lah anak ni, kita bagi pada siapa? Pada nenek kita. Tapi nenek kita muda lagi lah. Kita pergi nenek kita. Nenek kita baru 45 tahun. Ada susu lagi kan. Dia tak menopause lagi contohnya. Kita ni muda lagi lah, kahwin 15 tahun contohnya kan. Okay? So nak pergi pada nenek. Nenek tu susukan. Dia jadi apa? Jadi apa? Tak tahu. Dia tu jadi apa? Saya tak tahu. Dia jadi mak saudara kita. Okay? Saya lelaki. Bayi ni perempuan. Ini perempuan. Isteri baru kahwin. Kan, tapi kesian nak ambil juga kan. Isteri kita baru kahwin. Okay? So isteri masih muda, kita pun muda lagi.
Kita nenek tolong ni. Nenek pun muda juga kan. Bagi nenek tu yang susukan. Dia jadi apa hukum dia? Dia adalah anak nenek tu. Anak nenek dengan kita jadi apa? Mak saudara lah. Hukum dia mak saudara, hukum dia. Tapi dia tu baby kita lah. Tapi hukum dia mak saudara. Mak saudara dengan kita boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Okey? Susah sangat. Okey, mak kita lah. Kita bagi ke mak kita, senang. Okay, nampak nenek tu dapat pelik sangat. Kita bagi bayi tu pada mak kita. Mak kita muda lagi. Mak kita 40 tahun. Kita umur 25 tahun. Okey, bagi mak kita susukan. Pasal mak kita ada kita ada adik baru yang umur 1 tahun. Kita bagi pada dia ni jadi apa? Dia jadi adik-beradik dengan kita. Walaupun kita jaga dia sebagai bayi, tapi hukum kita adalah adik-beradik sesusuan. Boleh tak kahwin dengan adik-beradik sesusuan? Tak boleh lah, sah memang tak boleh. Okey? Senang cerita, dia adalah anak mak kita. Anak susuan mak kita. Kata susuan tu hitamkan dulu, anak mak kita. Boleh tak kahwin dengan anak mak kita? Tak boleh, selesai. Itu kalau nak cari hukum dia. Okey, ada lagi berkenaan dengan susu-susu ni? Tak ada. Kan? Saya rasa kita boleh last sekali last. Nikah dengan satu kambing. Satu kambing. Dibolehkan ke? Akikah dengan seekor kambing. Akikah untuk anak lelaki dengan seekor kambing. Okey. Okey. Dia baca kat mana ni? Okey. Berkenaan dengan akikah, secara hadisnya ada dua untuk lelaki lah. Untuk perempuan memang satu kambing, seekor kambing. Untuk lelaki ada riwayat yang mengatakan 2 ekor kambing dan ada riwayat yang mengatakan seekor kambing. Jadi para ulama, dua-dua riwayat itu sahih. Jadi para ulama kita mengatakan terbaiknya 2 ekor kambing. Kalau tak boleh juga maka seekor. Okey, itu yang saya faham lah berdasarkan apa yang saya perhatikan dan kata-kata ulama begitu. Seekor pun membadai. Kalau bagi yang tidak mampu dan tak boleh dapatkan 2, maka seekor cukup. Dan akikah ni alhamdulillah kita dapati beberapa hadis yang bertaraf hasan menunjukkan Nabi SAW pun mengakikahkan untuk dirinya selepas dia menjadi Nabi. Okey, jadi tempoh masanya tidaklah terhad kepada hari yang ke-7, 14 dan juga ataupun 21, tetapi boleh saja bila-bila masa. Kalau kita tahu kita pun tak diakikahkan lagi oleh mak bapak kita, kita sendiri boleh akikahkan untuk diri kita. Okey, cuma masalah yang timbul sekarang ni banyak orang akan tanya ialah boleh tak akikah dibuat dengan satu bahagian lembu, satu bahagian unta, boleh tak? Jawapan dia tidak boleh. Kenapa? Kerana akikah ialah yang diperhatikan daripada akikah ialah darah sembelihan, dan yang diperhatikan daripada apa ni? Daripada korban ialah daging. Berbeza. Okey, tak sama. Okey, kemudian korban ibadat lain, akikah ibadat lain. Okey, tidak ada pun hadis yang mengatakan boleh akikah dengan seekor lembu, unta, zirafah ke, kan? Tak ada. Tak ada. Kuda tak ada. Yang ada ialah syah. Okey, iaitu syah ni maksudnya apa? Kambing. Okey, so kambing cukup. Di zaman Aisyah radhiyallahu anha ada orang yang akikahkan budnah, iaitu apa dia, unta kan. Jadi akikah, Aisyah mengatakan Nabi SAW sunnahnya ialah kambing. Kan, so adakah sunnah kita lebih elok daripada sunnah Nabi? Pastilah sunnah Nabi yang lebih elok kan. Okey. Kalau sebelum 7 hari. Kalau ikutkan amalan Rasulullah SAW, Nabi akikahkan pada hari yang ke-7. Jadi kita buat pada hari yang ke-7. Selepas tu tak ada had. Okey. Pada hari ke-7 kita buat akikah. Lepas tu tak ada had. Soalan dia dari muslimat, saya telah menjadi ibu susuan kepada 2 orang anak angkat adik saya. Okey. Sekarang adik saya merancang untuk hamil secara proses
persenyawaan dengan benih suaminya. Dia suruh saya ambil hormon untuk hasilkan susu, untuk susukan anak atau baby yang bakal lahir nanti. Jadi jika saya punyai susu melalui pengambilan hormon, tak sahlah jadinya saya ibu susuan untuk baby baru itu. Ini untuk menjadi anak angkat sedia ada saudara susuan kepada baby baru itu. Okey. Jawapannya yang saya faham ialah tidak sah. Okey. Dia kena dapat daripada proses yang suami isteri tu, bukan dengan proses hormon, tidak. Itu yang dikeluarkan oleh fatwa majma' fatwa yang di Riyadh tu kan, ataupun di Jeddah tu, seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu alam. Jadi cadangan kita ialah supaya saudari yang bertanya ni kan, dia juga menghasilkan anak lah kan. Cakap anak supaya nanti boleh susukan. Ya. Yeah. Ada lagi soalan? Sekali tadi. Ha. Yang Nabi dia menghasilkan untuk diri dia tu. Ha. Adakah yang itu khas untuk Nabi saja ke ataupun untuk orang lain boleh juga? Kalau dari sudut dalam perbincangan beberapa penulis yang menulis tentang perkara ni, tidak, dia tak menyatakan itu adalah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Saya rasa itu saja kot insya-Allah untuk malam ni. Kalau ada soalan simpan-simpanlah untuk kemudian kan. Dan ataupun untuk orang lain ke. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.